Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya hari ini Ahmad Zairul daripada Pejuang Usahawan. Hari ini kita akan bercerita, berkongsi ilmu tentang rahsia modal usahawan 2020. Alright. Seperti kita sedia maklum, sekarang time crisis ini ramai usahawan dah kekurangan modal. Ramai usahawan yang datang pada kami mengadu tiada modal, habis saving semua rolling dekat bisnes. Inilah antara punca masalah kewangan sebenar bagi usahawan dan kita perlu atasi secepat mungkin. Okey. Dengan adanya perkongsian ilmu kali ini, insya-Allah akan membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk mengenali lebih jauh tentang apakah kaedah untuk mendapatkan suntikan modal secara Islamik, supaya kita tidak terjebak dengan dosa riba. Okey, kita mulakan. Okey. Nama saya Ahmad Zairul. Okey. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum. Okey, saya merupakan penulis buku lah, best selling author. Buku saya dah terjual lebih 10,000 pieces, termasuk buku-buku tulisan saya. Antara buku tulisan saya yang hot adalah Rahsia Overdraft dan juga Pembiayaan Islam, Mengapa Wajib Pilih. So, saya juga merupakan CEO kepada Creative Financing Formula, iaitu formula yang saya cipta untuk membantu usahawan meningkatkan nilai diri dan syarikat mereka. Co-founder kepada Pejuang Usahawan dan juga Presiden kepada Maqasid Syariah Fighter Community. Okey. So, saya juga mendapat beberapa penganugerahan daripada International Islamic Leadership Award yang menganugerah saya sebagai award di majlis mereka, dan juga top yang CEO daripada Pak Wan, ini Menteri Keusahawanan kita. Okey. Ini adalah antara komuniti Maqasid Syariah Fighter Community yang kita bersama sekolah-sekolah di Universiti Islam Antarabangsa. So, kita banyak memperjuangkan kewangan Islam bagi membantu masyarakat Islam memahami tentang pentingnya kewangan Islam dalam kehidupan kita. Ramai orang salah anggap yang menganggap bahawa kewangan Islam ni hanya tertumpu kepada bank sahaja. Bank Islam adalah antara satu instrumen kewangan Islam. Selain bank Islam, kita ada produk takaful, kita ada sedekah, kita ada zakat, kita ada wakaf, dan semua produk-produk ini sangat memain peranan dalam pertumbuhan ekonomi orang Islam. Okey, saya akan elaborate lagi poin-poin pada slide seterusnya. This is our group. Selain daripada menubuhkan pejuangusahawan.com, saya juga menubuhkan satu komuniti Maqasid Syariah Fighter di mana kita membantu international community memahami tentang kewangan Islam. So, bila sebut international ni termasuklah negara-negara Arab, Middle East, Saudi Arabia, Oman. So, banyak country-country di luar negara yang Islam turut bersama-sama kita mempelajari tentang pentingnya kewangan Islam. Dan Alhamdulillah, kita juga telah berjaya menubuhkan satu Akademi Asyakirin di Gombak, di mana Akademi Asyakirin ini banyak membantu orang-orang di sekitar masjid, terutamanya usahawan, memahami tentang pentingnya kewangan Islam dan menjauhi dosa-dosa riba. Okay. Next. Media coverage, saya juga telah banyak mendapat liputan daripada pelbagai media seperti Berita Harian, Cosmo, Utusan Malaysia,
majalah Harmoni, dan juga majalah-majalah lain seperti majalah Wanita dan berbagai-bagai majalah lagi lah. So ni antara media coverage yang mengcover kami semasa kami berjuang, saya dan isteri saya, Puan Zuriani Zafidi. Alright. So ini adalah antara wow achievement yang saya telah capai. Saya juga telah menakluki 3 masjid yang sangat penting bagi umat Islam, iaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan juga Masjidil Al-Aqsa. Dan pada tahun lepas saya bersyukur kerana dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke masjid, menunaikan umrah pada bulan puasa. Jadi pada 2008 pula saya pernah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan fardu haji bersama isteri saya. Itu ada gambar saya di Mina. So perasaan ini yang sangat menghiburkan hati saya, menyeronokkan. So tak dapat digambarkan keseronokan masa-masa musim haji itu. Dan saya juga banyak melakukan program-program charity, membantu orang miskin, membantu orang yatim, seperti yang ditengok di gambar ini. Dan memang minat saya dalam mencuba mendalami ilmu agama Islam ni sangat tinggi. Sebab tu saya terus mendalami ilmu ini. Okey, kita masuk kepada topik yang ingin kita bincangkan hari ini, iaitu rahsia modal usahawan 2020. So, bagaimana usahawan nak tingkatkan modal perniagaan mereka? Ini sangat isu yang sangat memainkan banyak bermain di minda usahawan. Ramai yang nak buat loan tapi tak lepas. Ada yang juga usahawan yang jumpa kami minta tolong buat loan tapi takut tentang dosa riba. Dan macam-macam lagi persoalan bermain di minda usahawan. Jadi pada hari ini kami akan kongsikan kepada anda bagaimana cara sebenar dan apakah jenis-jenis untuk tambah modal bagi usahawan meningkatkan perniagaan mereka. Basically ada 2 jenis cara untuk usahawan meningkatkan modal perniagaan. Pertama sekali adalah equity financing. Nombor 2 adalah debt financing. Apa itu equity financing? Equity financing adalah financing yang kita peroleh daripada market. Manakala debt financing adalah sumber kewangan kita dapat daripada bank Islam. Persoalannya, adakah ianya patuh syariah? Okey. So dalam berniaga kita kena pastikan perniagaan kita halalan thayyiban, mesti patuh syariah. Kalau tidak, tiada keberkatan di situ. Okey. Seterusnya, mengapa kena patuh syariah? Ramai usahawan tak faham kenapa kita kena patuh syariah dalam berniaga. Seperti kita sedia maklum, banyak surah-surah di Al-Quran ataupun hadis telah menyatakan tentang ancaman dosa riba. Dan dosa riba ini samalah seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Jadi kita sebagai orang Islam kena berjaga-jaga dalam isu pematuhan syariah ini. Sebanyak hadis dan Al-Quran juga menerangkan tentang dahsyatnya dosa riba ini, dan kita perlu ambil perhatian yang serius tentang dosa riba ini. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang beriman,
maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat dan mengambil sisa riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak mengenainya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah surat 278. Boleh baca Al-Quran mana-mana surah yang melibatkan dosa riba, dan kita boleh share nanti pada sesi yang akan datang. Okey, mengapa saya kata dosa riba itu bahaya? Ramai usahawan terjerat dengan hutang riba. Dan Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya yang bermaksud riba itu ada 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan adalah seperti dosa seorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. So banyak juga hadis-hadis dan Al-Quran tentang dosa riba yang telah di warning oleh Rasulullah. So ada juga orang takut makan babi, tapi dia tahu babi tu haram, tapi dia tak tahu riba tu lagi haram. So sebenarnya sama je. So ada hadis Rasulullah cakap, orang yang memakan riba, orang yang menulis riba, dan orang yang memberi riba, ketiga-tiga semua sama sahaja. Okey. Dan apabila di akhirat kelak, berdirinya mereka pelaku riba ni seperti seorang gila. Orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melahirkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tertekan dengan penyakit gila. So berhati-hati dengan segala transaksi kita, pastikan tiada unsur-unsur riba di situ ya, dalam perniagaan kita. So banyak contoh-contoh lazim tentang riba telah saya tuliskan di slide ini. Antaranya lah memberi pinjaman kemudian mengambil dengan lebihan. So membeli emas dengan cara tertangguh, menukar wang dengan yang lain, memberi pinjaman motor, mengharapkan pulangan, itu juga riba. So macam-macam jenis dosa riba yang kadang-kadang kita pun tidak perasan yang kita sebenarnya terjebak dalam dosa riba ini. Okay. So next, apa pilihan yang kita ada? So macam saya terangkan tadi, kita ada dua jenis financing, iaitu equity financing dan juga debt financing. Equity financing kita peroleh daripada Islamic Capital Market, manakala debt financing kita dapat daripada Islamic Bank. So apakah contoh-contoh Islamic Capital Market? Yang pertama adalah IPO ataupun stock market. Yang kedua adalah crowdfunding. Yang ketiga adalah venture capital. Yang keempat adalah angel investor. Yang kelima adalah buy and sell share company. Yang keenam adalah sukuk. Bagaimana pula dengan Islamic Bank? Apakah jenis-jenis produk debt financing yang terdapat di Islamic Bank? Yang pertama adalah overdraft. Yang kedua adalah term financing. Yang ketiga adalah revolving credit. Yang keempat adalah working capital financing. Yang kelima adalah factory financing. Yang keenam adalah corporate guarantor. So dalam sesi hari ini kita akan fokus kepada activity overdraft, which is Islamic Bank. Okay, bagaimana kita gunakan overdraft untuk tingkatkan nilai diri dan syarikat kita. So apa itu mudarabah? Ramai usahawan confused tentang terma-terma Arab ini. Okey, mudarabah itu adalah di mana bank syariah bertindak sebagai Rabbul Mal. Kemudian kita sebagai pelanggan adalah mudarib, di mana kita melabur kepada bank. Bank sebagai pemberi, kita kongsi keuntungan dengan bank.
So modal yang kita keluarkan adalah pelaburan. Sama juga hadisnya seperti dahulu zaman Rasulullah dulu, Rasulullah berniaga dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai Rabbul Mal, menyediakan modal kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sebagai mudarib berniagakan modal tersebut. Dan daripada modal tersebutlah Rasulullah berniaga dengan jujur dan amanah dan menghasilkan keuntungan. Alright. So mudarabah adalah perkongsian keuntungan daripada pelaburan. Ada beberapa artikel saya di Zairul dari Berita Harian menyatakan tentang instrumen maqasid syariah sebagai teori dalam hukum Islam. So untuk pengenalan tentang maqasid syariah ini, maqasid syariah terbagi kepada 5 bahagian. So asas maqasid syariah seperti yang kita tengok dalam surah Al-Anbiya, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sebagai sekalian alam. So bermaksud kat sini sama ada kita ni orang alam ni maksudnya orang India ke, orang Cina ke, orang Yahudi ke, tetap menjadi rahmat kepada Rasulullah Muhammad. So apakah 5 elemen maqasid syariah yang kita perlu tahu? Pertama adalah perlindungan agama. Yang kedua adalah perlindungan nyawa. Yang ketiga adalah perlindungan akal. Yang keempat adalah perlindungan harta. Yang kelima adalah perlindungan keturunan. Jadi 5 elemen maqasid syariat ni menjadi sebagai teori dalam menentukan sesebuah hukum Islam itu. Okey. So bagaimanakah bank Islam berfungsi? Ramai orang tak faham tentang bank Islam berfungsi. Ada yang cakap bank Islam ni sama je macam konvensional, betul ke? Ada yang cakap bank Islam ni hanya tukar terma Arab saja untuk menghalalkan produk. So kita sebagai orang Islam, kita kena faham apakah jenis-jenis pembiayaan Islam yang terdapat di bank Islam sekarang. Seperti kita sedia maklum, kita kena faham jenis-jenis pembiayaan Islam ini sebelum kita membeli apa-apa produk menggunakan pembiayaan Islam. So dalam buku Pembiayaan Islam Mengapa Wajib Pilih saya ni, saya ada tuliskan semua jenis-jenis pembiayaan Islam yang terdapat di market. Boleh dapatkan di pejuangusahawan.com. Dan hari ini saya akan huraikan sedikit tentang apakah perbezaan antara pembiayaan Islam dan konvensional. So pembiayaan Islam, kita berurusan jual beli dengan bank Islam, di mana kita trade. Manakala konvensional hanya meminjam wang dan mengambil interest. Di dalam bank Islam kita tak boleh ambil interest kerana interest tu adalah riba. So banyak ayat-ayat Quran dan hadis dah menceritakan tentang dosa riba dan kita kena berhati-hati. Okey, kita masuk dalam bab outline kita. Apa itu overdraft? So dalam outline kita ni, kita akan cover 6 topik. Yang pertama adalah apa itu overdraft. Yang kedua adalah jenis-jenis overdraft. Yang ketiga adalah ciri-ciri overdraft. Yang keempat adalah pengiraan faedah overdraft. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan overdraft. Yang keenam adalah tips untuk kurangkan faedah overdraft.
Okay. First, apa itu overdraft? Ramai orang confused lagi sebenarnya apa itu overdraft. Overdraft ini saya ibaratkan seperti ibu duit kepada kewangan kita. So kalau kita minum air zam-zam tu, kita pasti suruh tinggalkan dia punya ibu dia. So ramai usahawan menggunakan semua saving dia untuk rolling business, which is salah. So kita kena simpan dulu baru belanja. Sebab itu pentingnya overdraft ni supaya kita menyimpan duit. Supaya dalam keadaan kecemasan nanti kita tak perlu habiskan semua wang simpanan kita. Kita boleh jagakan aset-aset kita. Okay. So OD ni ada jaminan untuk cagaran. Ada berapa jenis overdraft? So ada dua jenis overdraft, iaitu overdraft individu dan juga overdraft syarikat. Untuk yang individu kita ada 6 jenis, which is first overdraft ASB, overdraft FD, overdraft versus unit trust, overdraft versus property, overdraft versus saham, dan juga Aranu versus emas. Untuk syarikat, kita perlukan 3 tahun audit report dan juga declaration cukai. Small medium enterprise kita boleh buat maksimum sehingga 20 juta. Dan non-SME kita boleh buat based on project value. So hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu bermaksud, sesungguhnya Rasulullah pernah membeli dari Yahudi makanan dan dia telah menggadaikan baju rantainya yang dibuat daripada besi. Jadi hadis ini kita gunakan dalam pembiayaan overdraft. So Rasulullah juga pernah mencagarkan baju besi dia untuk mendapatkan pembiayaan. So apakah ciri-ciri overdraft? So bila kita buat overdraft, kita akan dapat satu buku cek, dan buku cek itu kita panggil mudarabah account. So mudarabah account ni ada nilai duit daripada cagaran aset kita itu. Okay, terpulanglah kalau cagar fixed deposit adalah nilai FD dia. Kalau cagar hartanah adalah nilai hartanah tu. Kalau cagar CJSB adalah nilai SB tu. Kalau cagarkan unit trust adalah nilai unit trust tu. Kalau cagarkan saham adalah nilai saham tu. So bagaimanakah pengiraan faedah overdraft? Contoh, jumlah lebihan. Berapakah nilai yang kita gunakan darab dengan kaedah faedah? Contoh kaedah faedah kat sini adalah 66%. Bilangan hari yang kita gunakan, which is 30 hari contoh, bahagi 365 hari. Kerana dalam setahun ada 365 hari. Sebab itu kita dapat nilai faedah yang kita kena bayar adalah RM124.93. Okay. So sebelum membuat overdraft, kita kena tahu apakah kelebihan dan kekurangan overdraft ni. Overdraft ni macam sepertinya seperti pedang. Kalau kita pandai gunakan dia akan membantu kita. Dan kalau kita salah gunakannya, ia akan menikam kita semula. So apakah kelebihan overdraft? Pertama, overdraft ni adalah fleksibel. Jumlah pembayarannya tidak tetap. So elakkan daripada cek ditendang jika terlebih amount dalam akaun. Faedah yang dikenakan hanyalah pada amount yang digunakan sahaja. Apakah kekurangan overdraft? Kadar faedah yang tinggi jika biarkan terlalu lama. Yuran komitmen setiap bulan, memerlukan disiplin yang sangat tinggi, dan BFR tidak stable.
So kita compare kan antara overdraft, refinance dengan pinjaman peribadi, mana lagi bagus. So kita kena faham bahawa overdraft ni kalau kita cagarkan aset kita kepada bank, dia tak ada penambahan hutang di situ. Berbalik kepada refinance dengan pinjaman peribadi, refinance ni kalau kita refinance semula aset kita, kita akan menambahkan hutang. Dan dekat installment yang kita bayar itu cover dengan rental yang kita dapat. Sama juga macam pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ni interest dia tinggi berbanding dengan overdraft, sebabnya pinjaman peribadi ni non-collateral. Overdraft ni dia ada collateral. Okay. Sebab apakah tips untuk mengurangkan overdraft ni? Pertama, apa saja income yang kita dapat, duit gaji ke apa ke, duit bisnes ke, masukkan dalam akaun overdraft. Jangan keluarkan supaya boleh kurangkan interest dia. Duit yang keluar daripada akaun overdraft tu hanyalah tujuan untuk bayar hutang. Perlu dibayar pada hari due date, tapi jangan lewat sampai kena penalty. So overdraft ni boleh pakai untuk rolling business dan dapat keuntungan. So masuk balik dalam akaun overdraft, jangan simpan duit dalam wallet. Bila ada untung, masukkan balik keuntungan tu dalam akaun overdraft supaya boleh cover dia punya interest. Ada juga usahawan-usahawan yang menggunakan dividen ASB untuk cover interest overdraft. Boleh juga, asalkan kita pandai menguruskan hutang tersebut. So kalau kita tengok pada rajah ni, semakin tua kita, semakin bank hilang kepercayaan kepada kita, kerana risiko untuk mati itu sangat tinggi. So adakah anda dalam kategori mana? Young adult, mature adult ataupun senior adult? So apabila umur kita semakin tinggi, bank hilang kepercayaan kepada kita, susahlah untuk membuat financing atas nama individu. Sebab tu kita advise untuk buka syarikat sendirian berhad untuk memudahkan mendapatkan financing, tapi menggunakan cukai dan audit report. Tak perlukan gunakan profil individu, gunakan profil syarikat. Okay. So what is the most profitable business in the world? Saya belum jumpa lagi business model yang paling bagus selain daripada bisnes yang paling menguntungkan adalah bank. Of course kita kena support Islamic bank lah, which is bank yang tidak yang patuh syariah. Janganlah support conventional bank. Okay. So syarikat pejuang usahawan panel dengan lebih daripada 10 Islamic bank di Malaysia, dan kita banyak bantu usahawan gunakan profit and loss statement dan balance sheet statement, which is audit report, untuk mendapatkan suntikan modal daripada bank-bank Islam, pembiayaan Islam. So sekiranya anda berminat untuk mendapatkan khidmat pembiayaan Islam, boleh terus email dokumen anda ke pejuangusahawan@gmail.com ataupun kontak saja kita punya office di www.pejuangusahawan.com. Ada kontak number di situ. So dari situ you boleh dapatkan pertolongan daripada kami. Okay, next. Ada berapa banyak bank Islam di Malaysia? So antaranya termasuklah Maybank Islamic Berhad. Kalau Standard Chartered kita panggil As-Siddiq. Kalau RHB Islamic Bank. HSBC kita panggil Amanah.
OCBC kita panggil Al-Amin. Dan ada juga Affin Islamic Bank. Okay. Hadis Rasulullah menyatakan bahawa harta yang hanya boleh berpindah dari satu pihak ke satu pihak yang lain, kontrak atau akad sempurna dan sahih. Kena ada akad antara seseorang untuk memindahkan harta. So kontrak yang ada dalam bank Islam ni kita dah masukkan semua sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan saling redha meredai. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat titipan kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. So sangat penting surah-surah ni untuk kita alignkan dengan aktiviti muamalat bisnes kita dan juga pembiayaan bank. Okay. So firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kaya duit, kaya hati dan atau kaya kedua-duanya. So ada orang dia kaya duit tapi hati dia tak kaya. Selalu bergaduh kan. Tidur malam pun tak boleh. Okay. Tidak akan berganjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Tentang usianya pada apa yang dihabiskan, tentang masa mudanya dan apa yang diperjuangkan, tentang hartanya dari mana datangnya dan ke mana telah dibelanjakan, dan tentang ilmunya apa yang telah dibuatnya. So kita kena faham bahawa di akhirat nanti kita akan dipersoalkan semula tentang semua perkara-perkara yang kita lakukan di dunia ini. So dari surah At-Taubah, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang dikatakan itu adalah lebih baik bagimu jika kamu ingin berjaya. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan umatnya untuk berjihad dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Maksud kat sini, umat Islam kena kaya, wajib kaya. Untuk apa? Untuk maksimalkan zakat, sedekah, wakaf, bantu orang miskin. Itu adalah ultimate goal kita, menjadi orang Islam yang kaya. Okay. So ada 2 buku di sini untuk saya bantu anda meningkatkan nilai diri dan syarikat anda. Satu buku harga dia RM30, which is buku pembiayaan Islam. Saya boleh post ke alamat rumah anda ataupun email. Buku kedua yang hot selling yang kita bincangkan hari ini adalah tentang rahsia overdraft, RM30. So 2 buku ni combo harganya hanyalah RM50 saja. So sekiranya anda beli buku ini sekarang, anda akan dapat sesi one to one bersama saya untuk bantu tingkatkan nilai anda, nilai diri dan syarikat anda secara percuma. So boleh dapatkan 2 buku hebat ni di website www.pejuangusahawan.com. Boleh email pejuangusahawan@gmail. So dalam buku ni anda akan belajar kontrak-kontrak apa yang nak kena pakai dalam pembiayaan Islam. Sama ada membeli rumah, beli kereta, beli apa, untuk anda tak terjebak dalam dosa riba. Dalam buku overdraft ni bagaimana nak gunakan fasiliti bank yang patuh syariah, supaya anda ada modal perniagaan. Tak kisah sama ada masa krisis ke, masa tak krisis ke, anda masih boleh survive dalam perniagaan. Itu pentingnya banking facility ni. Dan saya akan guide anda step by step macam mana nak dapatkan facility bank. Okay. Terima kasih atas masa anda selama 30 minit kita bersiaran langsung ni. Semoga ilmu yang saya kongsikan ini mendapat bekalan akhirat nanti, insya-Allah.
Sungguhnya manusia akan pergi meninggalkan 3 benda. Yang pertama adalah ilmu manfaat, yang kedua adalah sedekah jariah, yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. So, terima kasih meluangkan masa selama 30 minit bersama siaran langsung bersama saya pada hari ini. Boleh dapatkan lebih banyak info tentang Pejuang Usahawan di website www.pejuangusahawan.com. Di sini ada email saya. Boleh email talktozairo@gmail.com untuk sebarang saja soalan mengenai slide ini, atau boleh kontak saya WhatsApp 0172918692. Okey. Sekian daripada saya. Terima kasih atas webinar kali ini. Semoga anda mendapat ilmu manfaat dan boleh kongsikan video ini bersama rakan-rakan ataupun ahli perniagaan anda supaya yang lain mendapat manfaat bagaimana untuk membantu meningkatkan modal perniagaan dan individu. Dan masa yang sama kita perlu patuh syariah. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih terus menyaport Pejuang Usahawan, Akademi Al-Syakirin dan juga The Barakah Circle. Sekian daripada kami, daripada Pejuang Usahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.